Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 25 Mac 2021. Beberapa hari menjelang Perhimpunan Agung UMNO, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak mengadakan pertemuan dengan veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah. Pertemuan itu berlangsung di kediaman veteran UMNO itu antara lain membincangkan beberapa isu semasa parti itu, khususnya membabitkan suara akar umbi parti. Dalam hantaran di Facebook Najib, dia berkata, apa yang diputuskan oleh akar umbi, UMNO mesti tegas mendengar dan melaksanakan tanpa sebarang kompromi. Tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan suara akar umbi, namun dipercayai ia merujuk kepada keputusan parti itu bahawa kerjasama dengan Bersatu hanya sehingga PRU15. UMNO dilihat menjadi rebutan ramai apabila PKR dan DAP ketika ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan UMNO. Itu kata Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu temu bual. UMNO ini menjadi rebutan ramai. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, tiba-tiba DAP kata bersedia bekerjasama, PKR kata nak berunding, Amanah tiba-tiba menyahut, bahkan di kalangan mereka sendiri berbalah. Satu kata kita UMNO kena berubah sebelum berunding dengan kami, satu kata tak apa, tak ada masalah, kita mengalu-ngalukan. Sedangkan tiada kenyataan apa-apa pun daripada UMNO. Sedangkan saya boleh katakan semua ini kan hanya spekulasi. Tambah Ashraf, ini membuktikan UMNO masih lagi ada maruah dan bukan menjadi punca jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya, Menteri UMNO Anwar Musa menegur pihak yang memberi kata dua kepada PAS untuk memilih kerjasama dengan UMNO atau Bersatu pada pilihan raya umum yang akan datang. Menurut Ketua UMNO bahagian Ketereh Kelantan, semangat kerjasama dua parti itu tidak sewajarnya dirosakkan. Walaupun tidak menyebut mana-mana pihak secara khusus, ia dipercayai merujuk kepada UMNO Kelantan yang menggesa PAS membuat keputusan jelas sama ada mahu bekerjasama dengan UMNO atau Bersatu pada PRU15. Usul itu dipersetujui 12 daripada 13 ketua UMNO bahagian yang turut bersetuju supaya parti itu memutuskan hubungan dan kerjasama dengan Bersatu. Jika sebelum ini mengambil pendirian berdiam diri, hari ini Menteri UMNO Ismail Sabri Yaakob menyatakan pendiriannya. Katanya sebagai naib Presiden UMNO, beliau mematuhi keputusan yang telah dibuat berkenaan hubungan dengan Bersatu. Jadi kita dah menjelaskan daripada awal bahawa hubungan kita terputus secara automatik apabila parlimen dibubarkan. Jadi itu jelas. Dan setiap ahli parti, setiap MT, saya sebagai MT, sebagai naib presiden, tentu saja akan mempertahankan keputusan yang dibuat oleh MT. Ini adalah keputusan MT yang mana dari segi disiplin partinya kita perlu patuh kepada setiap keputusan yang dibuat oleh MT. Buat keputusan dalam tempoh 7 hari ataupun kami akan mengambil tindakan undang-undang. Itu tuntutan yang dibuat Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA pada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan Menteri Dalam Negeri. MUDA membuat tuntutan supaya mereka memberikan keputusan berkenaan rayuan pendaftaran parti itu. Menurut MUDA, kertas rayuan untuk pendaftaran parti terbabit masih belum tiba di meja Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin atas alasan tapisan keselamatan terhadap 3 penaja baru parti tersebut. Itu satu alasan yang tidak munasabah. Mengapa perlu ada keperluan tapisan keselamatan? Kami hanya anak-anak muda yang ingin menubuhkan satu parti. Kami tak ada kecenderungan ataupun rekod jenayah. Maka mengapa perlu ada kriteria tambahan sebegini yang tidak ada dalam akta dan tidak ada dalam undang-undang. Bagi kami itu satu alasan saja untuk mendengarkan pendaftaran parti muda. Dalam perkembangan lain, seorang yang terlibat dengan pengganas mengaku merancang serangan terhadap beberapa pemimpin kerajaan pada tahun 2020. Penolong pengarah cawangan khas Bukit Aman, Azhar Omar, mendedahkan perkara itu di sebuah forum pada hari ini. So during the interrogation, Wan Amil admitted that he intended to launch a lone wolf attack targeting
several government leaders by stabbing them with a knife or a sharp object as a sign of support for Daesh. So these targeted government leaders, Tun Mahathir, Lim Guan Eng, Dr. Mujahid Raya, and the AG Chambers, Tommy Thomas. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, tolong duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.